بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Amin. Dikurniakan kesihatan dan dikurniakan kekuatan untuk meneruskan lagi program pengajian kita dalam My Quran Time. Kita meneroka, kita cuba baca, faham dan amal setiap halaman daripada muka surat Al-Quran, yang mana hari ini kita telah pun memasuki halaman yang ke-559, membincangkan mengenai tentang halaman kedua daripada surah At-Talaq. Sebelum kita memulakan pengajian kita, terlebih dahulu suka untuk saya perkenalkan kepada tuan-puan tokoh qari kita yang terkemuka dan tidak asing lagi, iaitu Ustaz Tarmizi kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Prof. Al-Fadhil Prof, sihat hari ni ya? Alhamdulillah, masya-Allah. Sentiasa manis ya? Masya-Allah. Itulah dia Ustaz Tarmizi kita yang akan macam mana? Semuka fi wajhi akhika sadaqah. Banyak saya sedekah ini. Allahu akbar, subhanallah. Baik, itulah dia qari kita. Seperti biasa, saya tidak keseorangan, akan ditemani oleh Ustaz Tarmizi kita. Dan juga seperti biasa, sebelum memulakan pengajian kita, kita bacakan doa ringkas dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah lagi ilmu kita dalam pengajian kita terhadap ilmu-ilmu Al-Quran, insya-Allah. Baik, sebelum kita memulakan penerokaan terhadap halaman kedua daripada surah At-Talaq ini, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu sinopsis pengajian kita. Apakah yang akan kita lalui daripada halaman yang ke-559 ini daripada surah At-Talaq, iaitu kita akan membincangkan mengenai tentang penyediaan tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang menjalani iddah serta upah menyusukan. Ini akan diperolehi pengajarannya daripada ayat yang ke-6 hingga ayat ke-7. Manakala pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 kita akan membincangkan mengenai tentang ancaman bagi orang yang menentang serta janji baik bagi orang yang patuh kepada Allah Ta'ala. Dan pada ayat yang ke-12 insya-Allah kita akan melihat kepada pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap semua makhluknya, insya-Allah. Itulah dia sinopsis pengajian kita pada hari ini. Ada 3 bahagian penting. Yang pertama, kita akan tengok hak-hak wanita yang telah dipisahkan ataupun telah ditalakkan, iaitu apakah hak yang akan dapat kepada mereka dalam tempoh iddah mereka. Yang keduanya, kita tengok pengajaran buat kaum yang menentang ataupun tidak mengamalkan apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Manakala yang ketiga, kita akan melihat kekuasaan Allah serta pengetahuannya. Yang ini semua kita akan lalui sebentar nanti, insya-Allah. Sebelum kita mulakan tadabbur kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu ayat bermula daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 daripada surah At-Talaq ini, insya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof. Dr. Ahmad Sanusi. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'da. Apa khabar semuanya ayah dan bonda? Moga-moga terus sihat ceria. Dan hari ini kita sudah berada di halaman yang ke-559, masya-Allah. Dan kita hari ini satu surah yang mencabar, Prof, ya. Semalam, hari ini kita belajar sebelum ini, dan hari ini kita menyambung halaman kedua dalam surah At-Talaq. Kalau kita perhatikan ayat awal-awal nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baca nanti dia banyak
kalau kita waqaf pada huruf nun yang bersabdu kan, hun hamlahun ujurahun. Jadi hati-hati nanti kita baca supaya betul dengung dan sebagainya, insya-Allah taala. Jika sudah bersedia, mari kita mulakan bacaan ayat 6 hingga 9 muka surat 559 surah At-Talaq. Kita nak baca mula ini dengan bacaan murattal bayati ya. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
وعقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-6 Allah Ta'ala menjelaskan, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu mengikuti kadar kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan mereka supaya mereka meninggalkan tempat tersebut. Jadi secara umumnya tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya perbincangan mengenai tentang ayat ini agak complicated sedikit, agak sukar sedikit, kerana kita sedang membincangkan mengenai tentang hukum wanita yang telah diceraikan oleh suami mereka. Yang ini sebenarnya adalah satu pengajaran yang praktikal daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri, kerana kalau tuan-puan kita balik pada ayat yang pertama, ada sedikit huraian yang perlu saya kira kita ulang sedikit, iaitu Allah Ta'ala menurunkan perintah ataupun penjelasan mengenai tentang hukum talak ini direct kepada Rasulullah. Yang ni agak luar biasa. Kerana ayat pertama daripada surah Talak ini, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, apabila engkau atau umatmu hendak menceraikan isteri-isteri, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Jadi perhatikan di sini, kenapa Allah Ta'ala tujukan terus kepada Rasulullah, dan kemudian ulama' kata walaupun ditujukan kepada Rasulullah, sebenarnya dia bermaksud untuk seluruh umat manusia itu sendiri. Yang pertama, kalau kita perhatikan, sebenarnya dari aspek sirah, tuan-puan kalau ada yang pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar, bahawa baginda Nabi SAW pernah menceraikan salah seorang daripada isteri dia. Sebab tu saya kata nak cerita tentang perkara ni agak susah sikit, agak complicated sikit, sebab dia melibatkan rumah tangga Nabi SAW. Kalau menurut riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW dikatakan pernah menceraikan Sayyidatina Hafsah. Talaqa Rasulullah SAW Hafsata fa'atat ahlaha, iaitu Sayyidina Rasulullah SAW pernah menceraikan isterinya Sayyidatina Hafsah, sehinggalah Sayyidatina Hafsah pulang kepada keluarganya kembali, dan kemudian Rasulullah SAW merujuknya semula, iaitu memanggilnya ataupun bersatu kembali. Dalam tempoh iddah tersebut tidak perlu diakad ataupun tidak perlu akad nikah yang baru, maknanya dirujuk semula perkara tersebut. Dan dalam insiden yang sama sebenarnya bukanlah dalam insiden yang sama, tapi dalam peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW juga, Sayyidina Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar yang dipuji oleh Sayyidina Umar sebagai lelaki yang bijak dan saleh ini, juga pernah menceraikan isterinya. Dan ketika mana dia ceraikan isterinya itu adalah dalam keadaan haid, dalam keadaan isterinya sedang datang haid dan sedang datang bulan itu. Lalu dia ditegur oleh Rasulullah, annahu talaqa imratahu wa hiya haidun, iaitu Abdullah bin Umar telah memisahkan ataupun menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Fadzakara Umar li Rasulillah, Umar mengadu ataupun cerita kepada Rasulullah. Fataghayyaza Rasulillah, maknanya Rasulullah marah kerana melakukan perpisahan. Sebenarnya kalau kita nak ceraikan isteri kita, bukanlah saya nak kata ceraikan isteri, tapi nak cerita tak boleh kita ceraikan dia dalam keadaan dia datang bulan, maknanya dalam keadaan dia ada darah haid ketika itu, maknanya ada adab-adab dia. Ini cantiknya yang saya nak gambarkan kepada tuan-puan, sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala sendiri menyusun hukum-hukum berkenaan tentang perkahwinan dan perpisahan di dalam agama itu dipatrikan di dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah sendiri jadi contoh. Bukan senang, maknanya Rasulullah sendiri jadi contoh. Kalau lepas ni kita masuk surah Tahrim, berlaku pula perselisihan antara isteri-isteri Nabi. Ustaz Tirmizi ada berapa isteri? Subhanallah. Takut senyum-senyum tu ada. Lain macam soalan.
Saya nak ceritanya macam mana zaman Rasulullah, maknanya berlaku perselisihan dengan isteri, Allah Ta'ala tegur secara terus di dalam Al-Quran dan dipaterikan. Dalam surah Talaq ini, kalau kita masuk kembali balik kepada ayat 6, yang ini Allah Ta'ala ceritakan mengenai tentang andai sekiranya kita memisahkan isteri kita, sebenarnya kita kena berikan mereka tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Allah Ta'ala kata, tempatkan isteri-isteri kamu yang menjalani iddahnya di tempat kediaman kamu mengikut kadar kemampuan kamu. Maknanya isteri-isteri kita ini, isteri kita ini kalau dia melalui menjalani iddah dia. Iddah ni pun ada jenis-jenisnya. Ada iddah iaitu isteri yang haid yang masih lagi datang bulan, maka kita kena tunggu salah tata quru, maknanya 3 kali suci. Itulah tempoh iddahnya. Kalau isteri yang memang mungkin dia bercerai dalam keadaan dia dah tak datang haid lah, dah mungkin dah tua dan sebagainya, maka tempohnya 3 bulan. Ataupun kalau isteri yang mungkin diceraikan oleh suaminya dalam keadaan mengandung, maka tempoh iddahnya adalah setelah dia menyelesaikan kandungan, maknanya dia bersalin dan sebagainya. Jadi isteri-isteri yang dalam tempoh iddah ini, Allah Ta'ala perintahkan kita sebenarnya kita kena sediakan dia tempat tinggal. Kalau kita ikutkan sebenarnya di Malaysia ini amalannya agak berbeza sedikit. Kalau berpisah tu terus kau baliklah ke rumah mak kau, katakan begitu. Tetapi perintah dalam Al-Quran supaya kita menyediakan tempat tinggal buat dia. Ni cantiknya. Tengok bagaimana Islam tu susun. Awal nak ambil wanita itu pun dengan penuh penghormatan. Sekiranya nak berpisah pun diberikan penghormatan, maknanya diberikan tempat tinggal. Cuma ada sedikit perbezaan ataupun perselisihan pandangan dalam kalangan ulama. Boleh tak seorang isteri itu apabila dia telah diceraikan untuk masih tinggal sebumbung dengan suaminya? Itu berlaku sedikit perselisihan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka berpandangan sebenarnya tidak dibolehkan kerana seakan-akan dia dah jadi ajnabi, dia dah jadi wanita asing. Maknanya dia dalam isu ni ada isu khalwat, dia kata. Jadi tidak dibenarkan duduk sekali. Tetapi amalannya yang saya faham daripada beberapa penerangan para ulama kita, bahawa dibenarkan untuk duduk sekali sekiranya satu ada mahram dan dia tidak duduk sekali, maknanya tidak satu bilik. Maknanya dalam satu rumah mungkin bilik yang berbeza, yang tidak bertemu dan sebagainya. Ini yang dijelaskan oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i, manakala mazhab Hanafi dan mazhab Hambali membenarkan mereka tinggal bersama atas hikmah. Atas hikmah supaya ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, mudah-mudahan dia boleh lembut hati sedikit. Sebab biasa orang bercerai ni, dia bercerai, mana ada orang bercerai tengah relax dia bercerai tengah marah lah. Bila dia tengah marah, Allah Ta'ala hikmahkan dia supaya duduk, disediakan tempat tinggal dia supaya mudah-mudahan dia boleh berbaik balik. Tetapi kalau Ustaz Tarmizi tengok, saya ada terbaca statistik perceraian ni, kadang-kadang aneh-aneh juga sebab perceraian dia. Ada yang bercerai sebab mungkin tak suka belacan ke. Yang ini saya tak tahulah macam mana kita nak selesaikan isu-isu sebegini. Tak ngam dah sangat sebab isteri dia suka masak belacan ke apa ke. Yang ni saya tak pasti. Tetapi saya nak ceritanya Al-Quran, Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum. Maknanya tak mudah-mudah juga. Sekiranya kita telah berpisah dengan isteri kita, maka kita dikehendaki untuk menyediakan mereka tempat tinggal. Min haitsu min wujdikum, iaitu dengan kemampuan kita lah. Maknanya selagi kita termampu, kita boleh sediakan dia tempat tinggal, alangkah baiknya. Kalau tak mampu, duduk sekali dengan kita dengan bilik yang berasingan. Kemudian Allah Ta'ala firmankan juga, wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kita sakiti dia sehingga kita menyebabkan dia rasa nak keluar. Dah bergaduh, kita sakiti dia lagi. Ini tidak baik. Bahkan dalam Islam, saya teringat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah Al-Qushairi. Muawiyah Al-Qushairi tanya kepada Rasulullah, ma taqulu fi nisa'ina, apa yang kau nasihatkan kami tentang para isteri wanita kami? Macam mana kami nak deal, berurusan dengan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhunna mimma ta'kulun, makan dengan macam mana yang kau makan. Kemudian waksuhunna mimma taksun, pakaikan mereka dengan apa yang kamu pakai, maknanya selaras, sesuai lah. Jangan suami pakai hebat-hebat, isteri pakai yang tak cukup. Kemudian wala tadribuhunna, jangan sakiti mereka. Tengok, sebelum kahwin ataupun ketika tempoh perkahwinan pun Rasulullah larang kita menyakiti isteri kita, dan setelah berpisah pun, Masya Allah, ini ketinggian
yang telah digariskan oleh Islam, bagaimana sebenarnya hubungan kita walaupun telah berpisah. Allah Ta'ala didik orang yang beriman itu agar memberikan yang terbaik buat isteri mereka sekalipun setelah tidak bersama lagi. Kemudian dalam ayat yang ke-7, kita masuk skip sikit kat situ, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar memberikan hak tempat tinggal kepada isteri dan tidak menyakiti mereka. Dalam ayat yang ke-7 pula Allah Ta'ala kata liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, iaitu hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ayat ini sebenarnya berkaitan tentang nafkah isteri yang telah dipisahkan. Kadang-kadang ini berlaku dalam masyarakat kita. Apabila isteri dah pisahkan, anak-anak yang memerlukan nafkah tidak dibayar, sedangkan ini adab yang diajar oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang perlu kita jadikan sebagai panduan. Ini adalah perbincangan kita pada bahagian yang awal mengenai tentang isteri-isteri yang telah dipisahkan oleh suami mereka. Apakah adab yang sepatutnya mereka lakukan seperti mana yang telah digariskan di dalam surah At-Talaq. Manakala dari aspek perbincangan perkataan pilihan kita pada hari ini, kita akan melihat kepada perkataan ata ataupun atawa yang membawa maksud sombong ataupun derhaka ataupun melampaui batas. Perkataan ini disebutkan sebanyak 10 kali di dalam Al-Quran, yang mana perkataan ata ataupun atawa ini disebutkan dalam ayat yang ke-8. Bagi mereka yang mempunyai mushaf boleh tengok wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, dan berapa banyak daripada penduduk negeri itu ia telah derhaka. Atat ni maksudnya derhaka itu tadi. Inilah dia perkataan ataupun melawan tadi. Inilah dia perkataan pilihan kita, dan sebahagian daripada perbincangan awal tadi kita telah lalui bagaimana adab ataupun garis panduan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sangat cantik. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkannya. Kita baca, kita faham dan kita amalkannya. Kita rehat dahulu seketika insya-Allah. Lirik yang syarat dengan peringatan dan juga motivasi untuk kehidupan kita berkeluarga. Lagikan lidah lagi tergigit, ini kan pula rumah tangga ataupun suami isteri lah. Kan Allahu akbar kan. Jadi mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita bersama senantiasa dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan. Saya sebenarnya Profesor secara peribadi sangat terinspirasi dengan ada pasangan-pasangan di luar sana, walaupun berpisah dengan isterinya, tetapi selepas berpisah kan kehidupan tu masih akrab. Maknanya bekas isteri dengan suami, suami sendiri dengan isteri macam kawan, macam adik-beradik. Itulah keindahan Islam mengajar kita secara adabnya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada kita di atas tali silaturahim yang kita bina, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyambung sambungan ayat 10 sehingga akhir surah At-Talaq, mari kita nak lihat seketika pengajian tajwid kita, ulang kaji kita tentang huruf qaf katanya. Jom kita saksikan. Ya, menyempurnakan sifat huruf qaf yang terdapat dalam ayat ini, yakni ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله صدق الله العظيم. Baik, dalam ayat ini pertama kalimah huruf kalimah liyunfiq.
Iaitulah huruf qaf yang dalam keadaan sukun ataupun baris mati. So dia akan jadi qalqalah. Liyunfiqa satu. Kemudian kita jumpa huruf qaf yang baris dhammah bagi depan. Wa man qudira. Hati-hati qaf. Pangkal lidah. Qaf ni hujung lidah, dia pangkal lidah dekat dengan anak, bukan anak sulung, anak tekak. Dekat dengan anak tekak ujung belakang, dekat dengan anak tekak. Qa, kita kenal pasti dekat mana tempat duduk dia. Ujung belakang lidah kita ni, hujung lidah, pangkal belakang. Qa, qudira. Kemudian sekali lagi kita jumpa huruf qaf yang baris depan juga. Rizquhu, qu, dia bunyi qu, dia tak bunyi kaf. Ku, rizquhu. Wa man qudira, dia bunyi kaf, tipis. Kan, entah-entah kita terbayang kaf, mana tertukar dah kalimah dia, bahaya, boleh membawa kepada perubahan makna, kan. Baik, seterusnya satu lagi kita jumpa huruf qaf yang berbaris sukun juga pada kalimah falyunfiqa. Qalqalah dekat situ, falyunfiqa, ada lantunan. Sebab apa? Huruf qaf termasuk dalam huruf-huruf qalqalah. Ba, ju, dah, qa, ta. Ba, jim, dal, qaf, ta. Lima huruf qalqalah, kan. Qaf termasuk salah satu. Jadi huruf qaf ni banyak kadang-kadang berlaku kita kata kecuaian dalam bacaan kita, dia bunyi macam kaf. Kan, kalau kita tak hati-hati, Prof, dia dekat tu. Contoh pada Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. 25 tahun dah solat, contoh Prof. Jadi kena hati-hati macam mana nak buat tak, dia kata tak lain tak bukan mesti ada sesi bertemu dengan guru, face to face dengan guru, bertalaqi. Jadi moga-moga dapat kita perbaiki atau tambah baik bacaan kita dan selamat bertalaqi dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu alam. Silakan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tarmizi kita atas bimbingan tentang penyebutan ataupun sebutan sifat huruf yang sebetulnya. Yang ini sebenarnya memang sangat penting yang selalu kita ulang dan ingatkan kepada tuan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah, para penonton sekalian, supaya bacaan kita itu benar-benar dipandu ataupun dibimbing oleh guru. Saya ingat tadi perkataan qaf tu, kalau kita baca kul huwallah pun sebenarnya kalau tak sebut betul qaf kul tu jadi kul pula. Beza kul tu bacalah. Makan dengan sebut baca beza. Jadi kaf dia akan jadi makan. Bahaya. Oi, jauh beza. Baca dengan makan atau sebutlah dengan makan beza. Kalau qaf kul adalah sebutkan. Kalau kul ka tu jadi makan pula nanti. Jadi tak kena, tuan-puan, memang kita kena baca dengan sebutan yang betul. Itulah dia kita belajar daripada My Quran Time ini, supaya sebutan kita sentiasa menepati atas apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya, insya-Allah dalam sesi yang kedua ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita. Tadi perbincangan kita sebenarnya baru sampai ayat yang ke-7, tetapi untuk bacaan ini kita mulakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, dan huraiannya nanti kita akan tarik sikit daripada huraian ayat yang ke-8. Jadi tuan-puan yang berada di rumah, ada kesempatan, ada mushaf bersama dengan tuan-puan, mari sama-sama dengan kita dalam My Quran Time ni kita baca dengan qari yang terkemuka, yang akan membimbing bacaan kita daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Prof. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran. Subhanallah, saya ingat ada doa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil guru kita, Syekhul Makharik kita, Ustaz Tir, kita kongsikan, beliau kongsikan antara petua kalau nak baca Quran, dia selalu baca doa Allah ma'allimni kaifa aqra. Kalau tak silap lah, mana ya Allah ajarkan aku nak baca ni. Kan. Jadi moga-moga Allah SWT jaga dan juga bantu kita seperti mana surah Ar-Rahman yang pernah kita belajar, Allamal Quran, Allah ajarkan kita Al-Quran. Mari kita sambung bacaan kita ayat 10, 11 dan 12 mengakhiri surah At-Talaq. Insya-Allah kita cuba dengan bacaan Tarannum Sabah. Lama tak baca Tarannum Murattal Sabah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya derhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya, maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras dan rapi, serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak diketahui dahsyatnya. Hadis ini, ayat ini menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya perubahan konteks perbincangan. Yang ni sebenarnya menarik kalau tuan-puan perhatikan, yang mana ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 daripada surah At-Talaq ini membincangkan mengenai tentang wanita-wanita yang telah dipisahkan oleh suami mereka, iaitu hak-hak yang perlu diterima oleh mereka setelah mereka dalam tempoh iddahnya. Tiba-tiba dalam ayat yang ke-8 Allah Ta'ala mengubah sedikit, Allah Ta'ala ubah sedikit konteks perbincangan. Allah Ta'ala sebut mengenai tentang kaum-kaum ataupun negeri-negeri yang penduduknya tidak patuh kepada arahan Allah Ta'ala. Yang ni biasa kita jumpa, ataupun siapa yang biasa membaca tafsir, mereka akan perhatikan ada perubahan topik secara tiba-tiba. Saya pernah perhatikan sebagai contoh dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala sedang cerita tentang perihal perang. Tiba-tiba dalam perihal perang tu Allah Ta'ala masuk bab pula tentang pembahagian harta zakat. Tentang kita katakan ayat mengenai tentang asnaf. Ayat mengenai tentang asnaf ini, jadi kalau siapa yang membacanya secara umum, dia akan rasa confused sikit.
apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala. Sedang Allah Ta'ala bincang tentang satu topik, tiba-tiba Allah Ta'ala tukar kepada topik yang lain. Ini biasa sebenarnya berlaku. Yang ini kita perlukan sebenarnya rujukan kepada para ulama tafsir, kerana kita ingin melihat sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun apa munasabah, apa perkaitan antara perbincangan mengenai tentang wanita yang telah diceraikan itu tadi, dan apa pula kaitannya dengan penduduk-penduduk yang derhaka, penduduk-penduduk yang derhaka. Kalau kita tengok daripada awal pun, perbincangan yang dimulakan dengan arahan mengenai tentang talak itu tadi, Allah Ta'ala tiba-tiba masuk mengenai tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mula-mula cerita tentang talak, tiba-tiba Allah Ta'ala bawa maksud kepada takwa, ataupun Allah Ta'ala ubah topik tu perbincangan kepada takwa, seakan-akannya orang-orang yang bertakwa ini dia akan ikut garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan mereka. Lalu Allah Ta'ala bawa balik perbincangan tentang isteri yang telah dipisahkan, kena diberikan tempat tinggal, kena jangan menzalimi mereka, kena beri nafkah kepada mereka. Kemudian tiba-tiba ayat ke-8 Allah Ta'ala cerita pula tentang kaum yang telah tidak mengikut perintah Allah. Jadi di sini menurut Al-Imam Ibn Ashur, Al-Imam Ibn Ashur kata di sini Allah Ta'ala mengembalikan orang-orang yang beriman kepada apa yang pernah berlaku kepada kaum terdahulu. Kaum terdahulu ini apabila Allah Ta'ala meletakkan garis panduan Nabi Lut, kaum Nabi Lut ataupun kaum Nabi Nuh, bila Allah Ta'ala letakkan garis panduan kaum Nabi Shu'aib, Allah Ta'ala letakkan garis panduan mengenai tentang urusan transaksi perniagaan, tetapi mereka menipu. Allah Ta'ala ceritakan tentang sepatutnya mereka ikut undang-undang Allah, tapi mereka tidak ikut undang-undang Allah. Kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala ceritakan tentang adabnya ataupun garis panduan tentang kehidupan mereka, tetapi mereka melanggar apa yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. Kaum Nabi Shu'aib tadi ataupun kaum Nabi Hud, semua kaum-kaum ini melanggar perintah Allah. Lalu Allah Ta'ala kata mereka yang melanggar perintah Allah ini, Allah Ta'ala akan memberikan mereka hitungan yang luar biasa ataupun azab yang sangat pedih ataupun syadid ni tadi. Fadzaqat wabal amriha, maka ia merasakan akibat buruk. Yang ni nak ceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kaum Quraisy ataupun orang beriman pada ketika itu, kalau Allah Ta'ala telah meletakkan satu garis panduan tetapi kamu tidak ikut garis panduan tersebut, nanti kita bimbang azabnya ataupun muhasabah yang akan dikenakan kepada mereka sama dikenakan seperti kaum-kaum yang terdahulu. Kalau kaum dah terdahulu dah diberikan garis panduannya, kaum umat Nabi Muhammad ini pun telah diberikan garis panduannya. Kalau nak berkahwin macam mana, kalau nak berpisah macam mana, nak mendirikan rumah tangga macam mana, esok kalau dah ada anak pula macam mana, anak nak dibesarkan macam mana, semua telah diberikan garis panduannya melalui Al-Quran dan juga hadis. Tetapi sekiranya andai mereka tidak mengikut garis panduan tersebut, maka Allah Ta'ala memberikan ancaman. Kalau begitu, a'addallahu lahum adaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Ini Allah Ta'ala kata Allah akan menyediakan bagi mereka azab yang seberat-beratnya, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal sempurna daripada kalangan orang beriman, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Ini sangat cantik sebenarnya Ustaz, bagaimana Allah Ta'ala mengubah topik perbincangan itu kepada azab, daripada panduan tentang orang-orang yang telah dipisahkan itu tadi kepada azab yang akan dikenakan buat mereka yang tidak mengikut panduan daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya tuan-puan, kalau kita perhatikan ayat ataupun surah Talak ini menceritakan tentang hukum ataupun garis panduan isteri yang telah diceraikan ataupun dipisahkan. Kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas, ini adalah melibatkan isu hak wanita yang telah dipisahkan. Kalau kita besarkan lagi konteksnya, ini melibatkan hak-hak wanita. Kalau kita tengok secara rangkuman yang lebih luas, sebenarnya Al-Quran telah meletakkan banyak garis panduan yang baru yang sebelum ini Quraisy tidak miliki. Saya bagi contoh sebagai contoh dalam kes nak mendirikan rumah tangga. Sebenarnya zaman jahiliah dahulu, Arab ni dia tidak ada batas perkahwinan. Dia tidak ada batas perkahwinan. Dia boleh kahwin dengan berapa ramai yang dia nak. Sedangkan bila Al-Quran datang, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala letakkan garis panduan, okey, kalau kamu nak kahwin, ini ada garis panduannya, boleh kahwin maksimum sehingga 4 orang sahaja. Kemudian pada zaman dahulu juga, Arab Quraisy ni dia kadang-kadang kahwin dengan adik-beradik. Kahwin dengan adik-beradik ni maksudnya bila dia tengok dia kahwin dengan akak. Bila kahwin dengan akak,
bila dah bersama dengan akak tengok adik cantik, kahwin pula sekali dengan adik, dah bergabung dua tu, lalu Allah Taala kata wa antajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salam. Sebenarnya tak boleh juga kalau kita menggabungkan ataupun menghimpunkan adik-beradik ini. Maknanya Allah Taala letak garis panduan. Itu dari aspek perkahwinan. Bila dapat anak pula, isu tentang anak perempuan, tengok isu-isu tentang perempuan, wanita, hak-hak wanita sebenarnya banyak dipersembahkan dalam Al-Quran. Bila tentang anak wanita pula, Quraisy tak suka anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhumul unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Bila diberitakan berita gembira mereka akan dapat anak perempuan, Allah Taala kata dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka berubah menjadi hitam. Lalu Allah Taala letak garis panduan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Anak perempuan ni tak boleh dibunuh. Esok kalau dibunuh nanti dia akan ditanya. Tengok bagaimana Allah Ta'ala meletakkan kedudukan wanita ni sangat cantik. Sebelum dia berkahwin, Allah Ta'ala letak garis panduan tentang adab-adabnya. Ketika nak mendirikan rumah tangga, ada garis panduannya. Andai sekiranya mereka tidak selari, nak dipisahkan, ada garis panduannya. Kalau dah berkahwin, dapat anak, ada garis panduannya. Masya Allah, inilah garis panduan yang digariskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, menunjukkan tentang bagaimana menguruskan ataupun meletakkan perkara-perkara ataupun hubungan yang melibatkan isu kewanitaan ini disusun dengan cantik di dalam Al-Quran. Dan penutupnya nanti kalau kita tengok, kalau Allah Ta'ala ada letakkan banyak garis panduan, kalau tak nak ikut juga, maka Allah Ta'ala kata a'addallahu lahum azaban syadida, Allah Ta'ala akan kenakan azab. Sedangkan Allah Ta'ala telah menerangkan semua perkara ni, rasulan yatlu alaikum ayatillah. Tengok, Allah Ta'ala bukan sahaja menghantarkan ayat Al-Quran, tetapi mengutuskan Rasul untuk tunjuk contoh. Kalau Quraisy tak suka anak perempuan, Rasulullah anaknya semua perempuan. Tengok macam tu Allah Ta'ala bagikan contoh. Anak lelaki semua meninggal. Ibrahim meninggal, Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal, dan sekali yang tinggal Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Zainab, semua anak perempuan Rasulullah. Tengok bagaimana Allah Ta'ala mengutuskan Rasul sebagai contoh buat umat Islam. Inilah kemuliaan Al-Quran dan inilah kemuliaan Rasulullah mengangkat kemuliaan para wanita itu tadi. Jadi mudah-mudahan daripada pengajian kita, tadabbur kita terhadap ayat ini, kita boleh mengambil sedikit pengajaran. Mari sama-sama tuan-puan kita baca resolusi perbincangan kita pada hari ini. Apa yang boleh kita amalkan daripada perbincangan kita? Yang pertamanya, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang sesuai dengan kemampuan dan tidak menzalimi orang yang berlaku tadi ni tentang wanita yang dipisahkan. Yang keduanya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mengambil pengajaran daripada peringatan Allah. Dan yang ketiganya, kita hendaklah banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti syukur kepada Allah Ta'ala. Itulah dia perbincangan kita sedikit sebanyak daripada surah At-Talaq, penghujung surah At-Talaq ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, dan bagi merahmati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami terhadap pasangan kami ya Allah, dosa kami terhadap isteri kami, dosa isteri terhadap suaminya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dikurniakan barakah, keberkatan, kebahagiaan buat seisi keluarga, mendapat cucuan rahmat daripadamu ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan Al-Quran, hiasi rumah tangga kami dengan Al-Quran ya Allah. Kurnia kekuatan buat kami untuk memimpin memandu keluarga kami dengan barakah ketinggian kesucian Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan doa kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita keluarga yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan kita nak terus semarakkan Al-Quran dalam kehidupan kita dengan sama-sama kita turut serta dalam tabung gerakan Al-Quran, infak dan juga wakaf untuk ummah, untuk kita melestarikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sama-sama kita gerakkan, kita semarakkan Al-Quran dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Jadi My Quran Time pada halaman 559 berakhir di sini. Jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi. Pastinya My Quran Time, baca, faham dan amal.